Visi dan misi Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei PPPMB mestilah disokong dan disanjung kerana dengan misi dan visi itulah terletaknya semangat dan hasrat persekutuan dalam mencanang, merancang dan memperkasa matlamat serta hala tujunya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri menekankan perkara tersebut semasa berucap pada majlis pembukaan rasmi Mesyuarat Agung Tahunan 2020 Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei PPPMB. Tambah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud lagi, seiring dengan peredaran dan perkembangan teknologi, perkembangan sektor ICT sangat penting dalam transformasi ekosistem digital ekonomi di negara Brunei Darussalam bagi mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Oleh itu, dengan penggunaan media baru itu, penggunaan beberapa teknologi dan aplikasi baru yang lebih canggih, mudah, cepat, mudah dan mesra pelanggan sering dimanfaatkan bagi tujuan perniagaan, pemasaran dan pendidikan. Ianya juga dihasratkan dapat menggalakkan perkembangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan menjana peluang-peluang perniagaan di samping peluang-peluang pekerjaan. PPPMB ditubuhkan bagi menyatu padukan para peniaga Melayu dan mewujudkan sikap bantu-membantu bagi meninggikan taraf hidup serta kemajuan perniagaan-perniagaan dan kegiatan ekonomi. Keindahan dan keunikan negara Brunei Darussalam diabadikan dalam bentuk gambar dan foto oleh para perwakilan asing ke negara ini melalui pameran fotografi Brunei Darussalam from the Eyes of Foreign Diplomats and Their Families. 109 gambar daripada 19 perwakilan asing diketengahkan dalam pameran tersebut. Pagi tadi diadakan perasmiannya di Bangunan Bumi Putra, daerah Temburong. Pameran seumpamanya menjadi platform bagi memperluaskan lagi hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan semua negara yang terlibat. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Pameran yang dianjurkan oleh Kor Diplomatik yang terdiri daripada 19 misi diplomatik ke negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Bank Islam Brunei Darussalam ini mempamerkan gambar-gambar yang diambil oleh ahli diplomatik yang menceritakan kehidupan seharian semasa berada di negara ini. Pameran dibukakan kepada orang ramai bermula hari ini hingga 18 Januari 2021 di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Temburong. Now we are already in its third destination. Of course, the exhibition idea is it is a show of gratitude from the diplomatic corps towards Brunei, towards the people of Brunei, and to show how your country is really beautiful and it has a lot of amazing things which we as a diplomatic corps we really appreciate. I'm so happy that and honored to be working here and living here. And as you know, that Brunei is a very peaceful country, and also right now we can say that it's the safest place to live right now. You know, without free from the COVID-19, and also the. Every day, you can enjoy the atmosphere, the people, and the food, as well as the environment. Persatuan Persahabatan Brunei China akan kekal sebagai sebuah pertubuhan yang terus memberi impak yang luas, mendalam dan bermakna bagi negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan sekaligus menepati hasrat pemimpin kedua-dua buah negara. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pada majlis mengangkat sumpah barisan kepimpinan baharu
Persatuan Persahabatan Brunei China ke-6 bagi sesi 2021-2023. Menurut Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, demi meningkatkan lagi pencapaian-pencapaian yang telah diraih selama ini, pentingnya peranan barisan kepimpinan baharu persatuan tersebut untuk meneruskan dan meluaskan lagi bidang-bidang yang diterajui bersama. Persatuan untuk meneroka kerjasama di antara belia kedua-dua buah negara dengan menubuhkan Biro Pemuda amat bertepatan dan sangatlah dialu-alukan. Di sinilah peluang keemasan untuk melibatkan para belia kita secara aktif untuk berhubung dan menjalinkan talian dengan belia di Republik Rakyat China dan seterusnya sama-sama beroleh manfaat sebagai profesional dalam pelbagai bidang. Terdahulu, majlis dimulakan dengan majlis angkat sumpah Barisan Kepimpinan Baharu Persatuan Persahabatan Brunei China ke-6 sesi 2021 hingga 2023 yang diketuai oleh Dr. Muhammad Firdaus bin Abdul Rahman yang dipertua Persatuan Persahabatan Brunei China. Majlis juga menyaksikan penandatanganan dan penyampaian sijil-sijil lantikan kepada Barisan Kepimpinan Baharu Persatuan. Sementara itu, Puanan Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini, dalam ucapannya antara lain mengongsikan mengenai pencapaian sepanjang 30 tahun hubungan diplomatik Brunei-China. Yang di-Pertua Persatuan Persahabatan Brunei-China pula antara lain menegaskan selaku persatuan tempatan yang membantu meningkatkan hubungan persahabatan di antara rakyat kedua-dua negara. Persatuan sedang berusaha dalam mengadakan projek-projek secara usaha sama dengan rakan-rakan kongsi. Majlis berlangsung petang tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Selepas menghadapi banyak kesukaran dan di sepanjang proses Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menghargai peranan penting Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dan Persatuan Bersekutu serta semua organisasi bukan kerajaan dan persatuan yang memperjuangkan golongan OKU dalam mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menyokong hak-hak orang kelainan upaya. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut semasa berucap pada Majlis Makan Malam Tahunan MKOKU. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin turun menekankan mengenai usaha bagi memperkasa golongan OKU di negara ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama pertubuhan dan persatuan bukan kerajaan. I think we are honoured also. I think OKU, it is high in the agenda. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan turun menyarankan semua pihak untuk sama-sama berganding bahu membantu memperkasa dan meningkatkan kualiti hidup golongan OKU bagi menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Terdahulu, Datuk Paduka Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab yang di-Pertua MKOKU dalam ucapannya menyuruh ahli-ahli MKOKU agar mengembling semangat kerjasama yang baru untuk melangkah ke hadapan. Sebagai satu-satunya badan induk suara rasmi bukan kerajaan bagi Persatuan-Persatuan Orang Kelainan Upaya MKOKU berwawasan untuk membangunkan satu masyarakat yang inklusif di mana hak keistimewaan dan kesejahteraan orang kelainan upaya diiktiraf, diterima, dimaju dan dipertahankan dengan saksama serta terpelihara. Annual dinner malam ini mencerminkan satu aspirasi untuk bertolak. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam.
2 lagi kes aktif disahkan sembuh hari ini dengan 17 kes masih menjalani rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan menyatakan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 173 dengan kes sembuh seramai 153 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, iaitu 248 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 32 kes. 666 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 10,973 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 128 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 85,071 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Mencintai Al-Quran adalah satu tuntutan, bahkan sebahagian ulama mengatakan ia wajib kerana ia adalah sama seperti kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara tersebut antara intipati ceramah yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Muluk, tenaga pengajar Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, semasa program Jaulah Fiqh Al-Usrah Siri 2021 yang diadakan semalam di Masjid Kampung Beribi. Program seumpamanya akan diadakan secara mingguan di masjid-masjid terpilih sehingga 23 Mac tahun ini. Ceramah juga menyentuh mengenai dengan mengamalkan pembacaan Al-Quran dapat melahirkan keluarga yang mencintai Al-Quran dan sekaligus dapat mengelakkan permasalahan yang berlaku di kalangan masyarakat. Menurutnya lagi, dengan mengamalkan 5 perkara, iaitu membaca, tadabbur atau memahami, mengamalkan, hafalan mengikut kemampuan diri serta menyampaikan maksud atau pengajaran di dalam Al-Quran dapat menzahirkan cinta kita kepada Al-Quran. Kenapa perlu kita melihat kepada pendidikan barat? Pendaftaran peperiksaan Brunei Cambridge GCO, ASA dan IGCSE bagi bulan Mei Jun 2021 mula dibukakan hari ini 9 Januari 2021 hingga hari Selasa 16 Februari 2021. Borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut yang berkaitan dengan pendaftaran bolehlah diperoleh dari Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Jabatan Peperiksaan hanya akan menerima borang pendaftaran yang telah lengkap pada setiap hari Isnin hingga hari Khamis di sebelah pagi mulai pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan di sebelah petang mulai pukul 1.30 petang hingga 3 petang dan hari Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Borang-borang pendaftaran peperiksaan yang telah lengkap beserta dengan dokumen yang dikendaki hendaklah dikembalikan ke Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan tidak lewat pada hari Selasa 16 Februari 2021. 2 buah syarikat dikenakan kompaun setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-B semasa pemantauan dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Dalam siaran akhbar, jabatan berkenaan menjelaskan syarikat Top City dan Abu Talha Sendirian Berhad dikenakan denda RM200 setelah didapati membuang dan melonggokkan sampah di kawasan Kampung Batu Besurat dan kawasan Kampung Serusup. Sementara itu, 2 individu warga tempatan juga dikenakan kompaun setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A. Philip Tan Li Huat dan Chiu Zi Wen dikenakan kompaun RM100 kerana membuang pontong rokok di tempat awam di Kampung Kulap.
Syarikat dan individu tersebut dikehendaki membayar kompaun ke bahagian kewangan tingkat 3 Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh 7 hari. Jika gagal, akan dihadapkan ke mahkamah yang mana bagi kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Pasukan Polis Diraja Brunei memohon kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang lelaki yang dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang makluman mengenai Mark Anthony Acebo, warga negara Filipina, hubungi Balai Polis Sengkurung, Daerah Polis Brunei dan Muara di talian 266-1334 dan talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan. Makluman lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang pasukan Polis Diraja Brunei seperti yang tertera.